Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi ilmu sedikit sebanyak tentang pasar-pasar yang terdapat di sekitar kawasan Madinah pada suatu ketika dahulu. Okey, pada hari ini saya hanya akan memfokuskan kepada dua pasar sahaja, iaitu pertama pasar Bengali dan yang kedua adalah pasar kurma. Okey, pertama pasar Bengali. Pasar Bengali ini juga turut dikenali sebagai pasar khemah. Okey, yang mana jemaah haji pada ketika dahulu sering menyempatkan diri mereka untuk menyinggah di pasar tersebut. Okey, sebab apa pasar Bengali ini diberi gelaran sebagai pasar khemah? Okay, hal ini disebabkan kedudukannya yang berada di bawah kawasan perkhemahan yang sangat besar, yang mana menjadi tumpuan ataupun pusat membeli belah oleh para jemaah haji dan umrah sebelum pulang ke tanah air. Yang menariknya adalah para peniaga di kawasan itu sangatlah fasih dalam bahasa asing. Hal ini memudahkan untuk para jemaah haji dan umrah berkomunikasi dengan para peniaga di sekitar kawasan tersebut. Okey, jadi mestilah kita nak tahu dekat mana kedudukan pasar Bengali ataupun pasar kemah ni. Okey, pasar kemah ataupun pasar Bengali ni berada tidak terlalu jauh daripada Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabi secara spesifikasinya. Okey, kedudukannya berada pada tanda aras untuk jemaah pergi ke pintu keluar melalui pintu 21 ataupun pintu utama Masjid Nabawi. Okey, pada awal tadi saya ada menyebut tentang tawaran harga yang diberi oleh para peniaga yang berniaga di sekitar kawasan pasar Bengali itu ataupun pasar kemah. Okey, barang apa yang ditawarkan sehingga menarik minat para jemaah haji ataupun umrah tersebut? Okey, antaranya ialah pakaian muslim seperti batu cincin, perhiasan emas, perfume, souvenir. Selain daripada itu, mereka juga menjual makanan, pelbagai jenis makanan dengan tawaran harga yang sangat rendah. Okey, selain daripada itu, faktor lain yang menyebabkan boleh menarik minat jemaah haji ataupun umrah ini adalah penguasaan bahasa asing. Okey, bila penguasaan bahasa asing ini fasih, jadi para pengunjung ataupun jemaah-jemaah lain mudah untuk berjual beli dengan para peniaga tersebut. Jadi itulah serba sedikit gambaran tentang pasar Bengali ataupun diberi gelaran sebagai pasar khemah yang mana menarik minat para jemaah haji ataupun umrah pada satu ketika dahulu. Seterusnya kita akan mengenali pula pasar kurma. Okey, pasar kurma ini dia dibangunkan sejak tahun 1940-an ataupun lebih awal lagi, tetapi ia bermula dengan industri yang sangat kecil iaitu pasar petani dan berkembang seiring dengan industri kurma di kawasan Madinah. Okey, di manakah kedudukan pasar kurma tersebut? Pasar kurma tersebut kedudukannya sama seperti pasar Bengali ataupun pasar kemah yang diterangkan di awal video tadi, di mana kedudukannya berhampiran dengan Masjid Nabawi ataupun Masjid Nabi, yang mana kebiasaannya sangatlah sibuk dengan kehadiran para jemaah haji dan umrah untuk membeli kurma sebagai buah tangan. Yang mana kita tahu buah kurma ini yang di Madinah adalah kualiti yang sangat tinggi untuk dijadikan sebagai buah tangan sebelum pulang ke tanah air. Okey, pasar kurma ini menjual pelbagai jenis kurma. Lebih daripada 200 jenis kurma yang ditawarkan kepada para jemaah haji dan umrah walaupun kualitinya yang sangat tinggi. Okey, jadi untuk waktu operasi pula, waktu operasi adalah sepanjang hari. Hal ini untuk memudahkan para jemaah untuk membeli kurma mengikut kelapangan mereka masing-masing. Jadi para jemaah yang mana tidak dapat menyempatkan diri mereka untuk membeli kurma tersebut tidak perlulah khawatir, kerana waktu operasi pasar ini adalah boleh dikatakan 24 jam. Okey, alhamdulillah, sampai sini saja perkongsian ilmu kita pada hari ini tentang pasar-pasar yang terdapat di sekitar kawasan Madinah pada suatu ketika dahulu.
pasar yang kita tumpukan pada hari ini adalah pasar Bengali ataupun digelar sebagai pasar khemah, dan yang seterusnya adalah pasar kurma yang baru saja selesai diterangkan. Okey, insya-Allah semoga ilmu yang diberikan ataupun dikongsikan bermanfaat untuk kita semua. Sehingga ini saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.